Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Video kita pada kali ini, saya ingin tujukan khusus kepada Menteri Komunikasi iaitu Saudara Fahmi Fadil dengan ucapan, "Wahai Fahmi, mengata dulang paku serpih, mengata orang anda yang lebih. Kenapakah anda cakap tak suka bikin?" Kita intro dulu. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu, Firdaus Wong merupakan antara orang yang terawal yang telah mendedahkan ataupun yang telah membangkitkan tentang wujudnya stokin yang tertera kalimah Allah dekat KK Mart seperti mana yang kita tahu sejak minggu-minggu yang lepas. Di mana sekarang ini, adalah beberapa pihak yang cuba untuk meletakkan Firdaus ini sebagai scapegoat, sebagai orang yang konon-kononnya hendak mensabotaj KK Mart. Apatah lagi bila Siti Kasim, seorang lawyer tersohor yang ramai orang kenal tu, telah mengongsikan gambar Firdaus berposing di hadapan kedai beliau iaitu My Kampung Fresh Mart dengan kata-kata yang mungkin hendak membuat sedikit implication. Konon-kononnya yang Firdaus ini sengaja hendak sabotaj KK Mart konon-kononnya untuk melariskan kedai beliau. Padahal hakikatnya, kedai My Kampung Fresh Mart tersebut telah pun tutup sejak 2 tahun yang lepas. Dan Firdaus Wong ini pula, bila dia dedahkan perkara itu, dia bukanlah orang pertama yang bangkitkan hal itu. Bukan dia yang jumpa. Sebaliknya, orang lain yang jumpa. Orang lain yang nampak benda itu dan minta Firdaus, sampaikan pada Firdaus, "Bang, tolong dedahkan benda ini. Saya nampak benda ini dekat KK Mart Bandar Sunway." Dan benda itu biasa sebenarnya. Sebab kami ini, pengaruh-pengaruh ini memang banyak menerima mesej, menerima tip off daripada pendengar-pendengar, penonton-penonton, subscriber-subscriber kami agar kami ini bangkitkan satu-satu isu yang mereka tak mampu nak bangkitkan atas pelbagai musyarakah mereka. Seperti mungkin mereka ini penjawat awam, mereka tidak mahu dikenali, ataupun mungkin mereka tidak ada keyakinan serta kekuatan, atau mereka memang tidak ada pengaruh untuk orang kata apa, mendedahkan tentang perkara-perkara ini. Mereka tak nak ambil risiko. Jadi mereka menggunakan khidmat-khidmat influencer seperti Firdaus Wong, seperti Zamri Vinod, seperti YB Viral dan juga to some extent saya sendiri untuk menceritakan, menyampaikan dan mendedahkan satu-satu perkara. Benda itu biasa. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, macam terdapat satu gerakan untuk memburukkan nama Firdaus Wong ini, di mana ada juga yang bernaratif betapa konon-kononnya Firdaus Wong inilah pendedah benda itu dan nampak gaya macam pensabotaj kepada KK Mart atas alasan-alasan peribadi, tujuan-tujuan peribadi dan sebagainya. Dan tidak kurang juga yang mengatakan bahawa Firdaus Wong ini sengaja buat macam itu untuk instigate 3R dan macam-macam lagi. Persoalannya kita tahu dah, benda itu tak betul. Firdaus Wong sendiri telah mengakui bahawa bukan beliau orang pertama yang jumpa benda itu dan bukan beliau yang whistleblower, orang lain. Dan orang lain itu pun dah mengaku, "Sayalah whistleblower itu. Saya minta Firdaus tolong sampaikan pada umum." Tetapi anak-anak papa ni seolah-olahnya enggan menerima hakikat benda itulah yang berlaku. Dan mereka seolah-olahnya buat satu gerakan untuk memburukkan Firdaus Wong. Seperti mana yang telah dinyatakan oleh Firdaus Wong ini, ada pihak yang telah orang kata apa share benda ini, konon-kononnya beliau merupakan orang yang bertanggungjawab menjadi pendedah kepada isu ini, iaitu posting TikTok daripada Setiausaha Penerangan PKR Negeri Sembilan iaitu Eddie Nur Redwan ini. Dia kata Firdaus Wong orang pertama dan macam-macam lagi lah yang kita boleh letakkan implication betapa konon-kononnya hendak meletakkan beban kesalahan itu kepada Firdaus. Tetapi yang malangnya bukan bila Setiausaha Penerangan PKR ini share, kita tahu Eddie Nur Redwan ini saitro je. Saitro yang saya tak tahulah berbayar ataupun tidak, wallahualam bisawab, saya tak nak cakap apa-apa. Cumanya kita tahu dia adalah saitro. Dia adalah macai kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sejak dahulu, sejak zaman dia bersama-sama dengan Cikgu Bat dalam SAMM sampailah sekarang ini masih kekal sebagai macai Datuk Seri Anwar Ibrahim. Siap tulis buku lagi berkenaan dengan Anwar dan macam-macam lagi. Tetapi yang kelakarnya, kita tahu dah apa yang disampaikan oleh Eddie ini tak betul. Tengok-tengok Menteri Komunikasi Fahmi Fadil boleh repost TikTok tersebut, boleh repost informasi yang tak betul itu. Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi, boleh kongsikan satu berita yang tidak benar, satu berita yang fitnah, satu berita yang tipu masalahnya. Anda dapat lihat dekat apa yang saya paparkan dekat sini. Fahmi Fadil telah share benda yang tak betul itu, telah repost TikTok daripada Eddie Nur Redwan ini.
Dan benda ini memang sangat-sangat kelakar dan to some extent ianya sangat-sangat menjengkelkan. Sebab Fahmi Fadil orang yang sama inilah yang dok kata selama ini kita nak bantras berita-berita fitnah. Kita nak bantras berita-berita tipu. Kita hendak menyekat akaun-akaun yang menyampaikan naratif-naratif palsu dan sebagainya. Kita mahu halang benda yang kita panggil sebagai Coordinated Inauthentic Behaviour ataupun CIB. Di mana Coordinated Inauthentic Behaviour ini merupakan satu gerakan yang orang kata apa, cuba untuk menanamkan naratif kepada orang ramai. Dan biasanya naratif yang tak betul lah. Itu alasan Fahmi Fadil. Tengok-tengok dia juga terlibat, bahkan mungkin telah menggerakkan CIB terhadap Firdaus Wang ini. Apa cerita ni wahai Fahmi Fadil? Anda dok kata nak bantras fitnah dan sebagainya. Sebab itulah SKMM terlampau kerap sangat membenam akaun-akaun TikTok, akaun-akaun sosial media para pejuang rakyat atas alasan-alasan yang sebegitu rupa. Tengok-tengok anda sendiri telah menyebarkan fitnah. Anda sendiri telah menyampaikan, memanjangkan benda yang tak betul. Sekarang boleh tak kalau kita minta SKMM tolong benam akaun TikTok anda, benam akaun TikTok Eddie Rodian ini kerana mereka telah menyampaikan berita bohong. Apatah lagi berita bohong itu boleh menjurus ke arah kekacauan 3R. Sebab ini boleh instigate masalah antara kaum. Benda ini bukan kecil tau wahai Fahmi Fadil, wahai Eddie Ridwan. Boleh saya katakan SKMM tolong bertindaklah, sekat akaun Fahmi Fadil, hantarkan ke laut dalam, georestrictkan akaun Eddie Ridwan ini kerana mereka telah menyebarkan fitnah, mereka telah menyebarkan satu berita yang tidak betul sama sekali. Setuju ataupun tidak tuan-tuan sekalian, sekiranya kalau SKMM ambil tindakan terhadap akaun TikTok Fahmi Fadil dan juga Eddie Ridwan ini? Kalau setuju, tolong tulis dekat ruangan chat nanti, dekat ruangan komen, setuju gila-gila punya agar Fahmi Fadil dan juga Eddie Ridwan ini diambil tindakan. Dan benda ini will never go unnoticed oleh ahli-ahli Parlimen Pembangkang. Alhamdulillah, kali ini kita nampak pembangkang begitu laju pick up cerita ini, di mana Wan Ahmad Faisal, ahli Parlimen Machang, juga telah membangkitkan hal ini di dalam Dewan. Tetapi malangnya pada ketika itu Fahmi Fadil tidak berada di dalam Dewan, walaupun pada peringkat awalnya beliau dikatakan ada hadir dalam sidang Parlimen pada hari itu. Ini videonya. Kita tanya-tanya jugalah, sebabkan JCOM ni terkenal dengan peranan laskar cybernya, walaupun tak nak mengaku tapi kita pun tahu, kita pernah duduk dalam kerajaan kita pun tahu. But saya tengok minggu lepas terdapat concerted effort dengan izin di media sosial untuk memburuk-burukkan saudara Firdaus Wong yang dikira antara orang yang mendedahkan insiden stalking kalimah Allah itu. Jadi yang ditanya dalam media sosial berkenaan hal ini, dikatakan malah menteri sendiri, menteri tak ada, tadi dia ada, telah menyumbang kepada penyebaran propaganda palsu untuk memburukkan Firdaus Wong. Jadi saya nak tanya, apakah JCOM, kakitangan kontrak ini terlibat untuk mewar-warkan berita-berita yang tidak baik ini berkaitan dengan saudara Firdaus Wong, sedangkan perniagaan beliau tentang pasar raya beliau tak ada kaitan pun dengan KK Mat. Dia bukan nak sabotaj KK Mat. Jadi Chang, saya nak tanyalah, apa sebenarnya peranan fakir dengan kontrak di bawah JCOM ini? Chang, apa butiran pekerjaan? Ya, silakan saudara Ulu Terengganu. Terima kasih yang tua, masih macam berkaitan dengan Firdaus Wong ni, saya pun kesianlah dengan apa dia katakan. Dan satu tindakan Perdana Menteri, dia repost apa yang belum pasti. Tapi dia bawa tagline, tak pasti jangan kongsi. Tapi sekarang ni dia tak pasti, dia pun kongsi. Jadi apa tindakan yang perlu diberi kepada menteri sebegini? Terima kasih. Betul, itulah saya nak tanya juga. Kalau menteri yang buat silap, menteri yang buat fitnah, siapa nak ambil tindakan kepada menteri? Jadi tolonglah, saya nakkan ketulusan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri yang menjawab pada petang ni. Terima kasih Puan Pengerusi. Jadi di sini tuan-tuan dan sekalian, jelas dan nyata betapa Menteri Komunikasi yang selama ini mempromosikan agar jangan kongsikan berita fitnah, tidak pasti jangan kongsi, itu mantra beliau. Tengok-tengok, beliau sendiri telah share satu berita yang tipu, beliau sendiri telah kongsikan satu berita yang tidak benar, beliau sendiri telah memanjangkan satu fitnah. Cuma itulah dia tuan-tuan sekalian. Saya agak kecewa dengan Firdaus sebenarnya. Saya faham beliau cuba untuk mengamalkan sikap orang Islam yang terpuji, iaitu memaafkan kesalahan orang terhadap dirinya. Tetapi kalau saya lah Firdaus tuan-tuan dan sekalian, kalaulah saya berada dekat tempat Firdaus Wong ini, saya cakap terus terang, saya akan saman Eddie Ridwan, saya akan saman Fahmi Fadil sebab telah menyebarkan satu coordinated inauthentic behaviour, satu naratif fitnah terhadap diri saya yang boleh bukan sekadar mencemarkan nama baik saya, tetapi boleh mendedahkan saya kepada bahaya tindak balas daripada pihak-pihak yang
yang tak puas hati bila KK Mart ini dikenakan tindakan undang-undang dan juga diboikot oleh rakyat Malaysia. Benda bukan kecil tuan-tuan sekalian, benda ini sangat-sangat besar. Apa yang dilakukan oleh Fahmi Fadil itu, walaupun sekadar satu repost, ini merupakan satu tindakan yang boleh kita katakan melanggar undang-undang negara kita ini. Macam mana menteri kita sendiri pun duk langgar undang-undang pasal fitnah ni? Ya Allah, Tuan Karim. Ke Fahmi Fadil ingat, Eddie Nur Ridwan ini ingat bahawa oleh kerana kerajaan ini adalah kerajaan mereka, maka mereka boleh lakukan apa sahaja yang mereka suka sebab Sani Hamzan dah kata macam ni. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.